Sampai orang pernah buat kajian. Dalam soal mengasuh, membesar, mendidikkan anak-anak, antara mak dengan bapa, antara dua ini mana yang paling tinggi tahap kesabaran mereka? Menurut kajian, dalam soal mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak, yang paling tinggi tahap kesabaran adalah pada bapa. Paling tinggi tahap kesabaran. Yang paling kurang sabar mendidik anak adalah mak. Walaupun tadi Al-Fadhil Ustaz Kazim terangkan tentang ketabahan mak, tapi kajian menunjukkan mak dia tak sabar didik anak, ayah sabar. Sabar yang bagaimana? Katalah anak umur 8-9 bulan, malam-malam menangis, wah, 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 menangis, pukul 2 pagi. Ayah biasanya sabar, sabar. Sampai pagi sabar. Yang kurang sabar mak. Oh, terus bangunlah. Terus bikin susu, bagi susu, lembu ada, badan ada, kiri kanan, pusing-pusing, kasih burp dulu, apa semua, selawat, nyanyi, macam-macam, ngaji-ngaji. Pukul 3 tidur, esok mau kerja. Ayah, sabar, sabar. Sebab itu anak kalau minta susu dengan bapak, kebululah budak tu jawab je. Ayah dia tahu beli saja susu, buat tak tahu. Itu sebab dulu ada dalam RTM tu saya tengok ada lagu sebelum berita. Lagu dia lagu Mak Saleh. Who neck your mother? Who neck your mother? Saya tunggu pada lama betul lah. Who neck your mother? Oh, mana pada ni? Ujung baru nak masuk bridge dah. And then your father. Itu hadis. Nabi tanya, siapa yang aku kena taat lebih? Ibumu, ibumu, ibumu. Apa sebab? Mak ni dia kurang sabar. Ayah banyak sabar. Ya, sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Gitu kan. Wahai bapa-bapa sekalian, kita pun ada peranan. Ibu kita tak nafikan, isteri-isteri peranan mereka besar, dan kalau mereka kita faham tanggungjawab, selesai masalah. Cuma bagi para suami sekalian, ayo kita juga mempunyai tanggungjawab yang besar. Kita bekerja siang malam pagi petang, dapat gaji bayar hutang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Hari raya berapa kali dah kita pakai baju yang sama demi anak-anak pakai baju cantik-cantik. Itu pengorbanan seorang bapa. Bapa ataupun suami, dia ini sumbangan mungkin tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Ayah ini kenapa kita kena respect? Pertama, orang hormat kita sebab orang segan dengan bapa kita. Jangan main-main. Ada masa kita dalam kampung, kita nakal. Syaitanir rajim, jahat. Orang kampung memang nak tampar, nak lempang muka kita. Tapi orang kenangkan bapa kita. Kau ni nasib baik bapa kau ni aku segan sikit lah. Cekak rimau punya orang. Kalau tak, dah lama dah aku terajang kau. Kerana nama bapa, anak dapat manfaat kadang-kadang. Jadi ayah, suami, dia ada dia punya cara tersendiri memberi sumbangan. Ayo, petang ini saya ingin mengajak kita yang pertama, let things positive. Think positive. Cabaran banyak, tanggungjawab banyak, let things positive. Bila belajar tentang positif, mari kita belajar dengan haiwan. Saya suka cerita haiwan. Sebab haiwan ni banyak pelajaran. Dan kita dari kecil dibesarkan dengan cerita-cerita haiwan. Sang kancil nak menyeberang sungai, pijak kepala gajah, kepala buaya. Itu semua ada cerita-cerita nak mendidik kita. Tali pinggang Nabi Sulaiman rupanya si ular sawa. Macam-macam cerita binatang. Ada banyak binatang kita boleh belajar. Antaranya cicak. Cicak adalah haiwan yang think positif. Dia tak pernah protes pada Tuhan. Nanti balik tengok cicak. Singapura ada cicak kan? Ada. Takut cicak robot pula nanti dia canggih kan? Cicak ini dia merayap. Cicak Allah takdirkan makanannya semua binatang terbang. Walhal cicak tak ada sayap. Dari segi logik cicak berhak protes. Tuhan, ini tidak adil. Saya tak ada sayap, makanan saya semua yang terbang, matilah macam ini. Tapi ternyata cicak tidak protes. Sebab Tuhan sangat adil. Di saat cicak diberikan kekurangan tidak mampu terbang, tapi lidahnya fleksibel. Cicak cari rezeki tunggu saja. Dia duduk saja. Lalu lalat. Dia jelirkan lidah, blub, terus boleh makan.
Berbanding dengan serangga yang lain terpaksa pergi pagi balik petang. Kita manusia Tuhan kurnia lebih hebat lagi daripada cicak. Takkanlah tak think positif. Ada satu cerita, ini saya cerita haiwan tak ada masalah ya. Saya suka cerita binatang. Ada satu binatang namanya donkey, keldai. Keldai you know? Donkey, dia jalan-jalan jatuh dalam perigi buta. Minta tolong. Minta tolong. Dia dengar oleh tuan dia sendiri. Tuan dia pergi cari lah dalam perigi buta. Dia pun fikir, aku kalau nak keluarkan keldai ni kos tinggi ni. Nak sewa behun, cari borang, nak upah Bangladesh apa. Oi, ni mahal sewa ni. Biar dia mati sajalah. Ini keldai pun bukan boleh bawa racing apa pun. Biar dia matilah, beli baru punya poni ke apa ke. Jadinya, keldai bila tengok tuan dia letak harapan. Wah, aku boleh keluar lah ini macam syukur. Tuan dia pun panggil orang kampung. Orang kampung datang bawa cangkul apa skop apa semua. Keldai pun gembira, alamak boleh keluar, syukur. Rupanya orang kampung bukannya nak keluarkan dia, ambil tanah kambuskan. Bila keldai ni terasa ada tanah jatuh atas kepala, tiba-tiba dia jadi pesimis. Tiba-tiba jadi putus asa. Alamak matilah aku. Menjerit-jeritlah keldai nanti. Jangan bunuh saya. Orang kampung sedihlah tengok dia menangis. Sedang dengar keldai ni menangis, tiba-tiba keldai ni diam. Orang kampung, dah mati dah, cepat betul tengok. Rupanya keldai ni bukan mati, dia optimis kembali, dia keluar dari masalah. Bagaimana dia buat? Ketika tanah jatuh ke atas kepala dia goyang-goyangkan badan, tanah itu jatuh ke kaki. Dia pijak, lalu dia lebih tinggi daripada yang pertama. Tanah yang kedua jatuh, dia goyang lagi. Tanah jatuh ke bawah, dia pijak lagi. Begitu yang dia buat terus-terusan, akhirnya dia keluar dari masalah. Apa pelajaran cerita keldai ini? Tuan-tuan para bapa sekalian, kalau ada problem, tiru cara keldai. Tanah itu simbol problem. Hari-hari kita ditimpa oleh tanah tanpa kita sedar. Hari-hari, dum. Jangan biarkan tanah-tanah itu menimpa kepala kita lalu kita pening terhoyong-hayang. Tiru cara keldai. Jatuh tanah, goyangkan badan. Goyang. Ikutlah apa Gangnam Style, apa Gangnam Style ke, Pop Ye ke apa ke saja. Buatlah apa yang patut, goyang-goyangkan badan. Jangan fikir sangat. Nanti tanah tu jatuh, pijak lagi. Jatuh lagi problem, goyang. Jatuh lagi. Itu kaedahnya. Optimis. Yang ketiga, yang terakhir, never underestimate your potential. Kita walaupun menghadapi cabaran tahun hadapan 2014, macam-macam telahan-telahan ekonomi yang dibuat, tapi kita jangan underestimate potensi yang Tuhan bagi kepada kita. Sebab kadang-kadang kita terlalu memandang rendah kepada kemampuan diri. Siapa sini pakai kenderaan Honda? Honda, dia ada satu tagline. Dia tulis pada Honda itu, the power of dream. Apa sebab? The power of dream. Ada sebab. Soichiro Honda, dulu dia kerja jual piston kepada Toyota. Dia bukan engineer, dia orang biasa, meniaga, retail, dia beli, dia jual. Tapi layanan daripada Toyota menyebabkan dia berazam. Satu hari nanti, aku pastikan aku nak bikin sebuah kenderaan. Sebab itu bila dia buat kereta jenama dia Honda, dia kekalkan dia punya tagline, the power of dream. Bahawa jangan berhenti bermimpi, kerana mimpi ada kuasanya yang tersendiri. Jangan underestimate your potential. The power of dream. Sebab itu bila cerita tentang kemampuan, jangan pandang rendah. Kalau tadi cacing, burung, keldai, semua ini haiwan-haiwan yang Allah bagi kita nampak rendah, tapi Allah beri mereka kelebihan, keluar dari masalah. Kita lebih hebat daripada semua makhluk ini tadi. Tadi cerita binatang, ini saya cerita tempayan pula lah ya. Ada satu tempayan, dua tempayan, satu tempayan sempurna, satu tempayan retak. Tuan dia hari-hari pikul tempayan kiri dan kanan, pergi ke sungai, ambil air, bawa balik ke rumah. Hari-hari dia angkut air di sungai. Sampai di rumah, saking dia retak, jadi airnya banyak yang tumpah on the way. Jadi bila sampai di rumah, tempayan yang sempurna, airnya level cukup lah. Yang retak dah tinggal sikit. Jadi pada satu hari berlaku dialog. Tempayan ni bercakap lah, berdialog. Tempayan yang sempurna pun kata,
Yan, dia panggil Yan lah, tempayan kan. Bukan Azian namanya, ya Yan. Yan, kau ni berhentilah jadi tempayan. Jadi pasu bunga cukuplah, hiasan saja. Kau dah tak boleh berfungsi. Kau tengok, kau bawa air pun tak pernah cukup. Lagi kau mau jadi tempayan. Tak payah, biar aku seorang buat kerja lah. Tempayan retak kecil hati. Lalu dia mengadu pada tuan dia. Tuan, saya nak resign, tuan letak jawatan. Saya dah tua, tuan tak boleh buat kerja, orang suruh pencen saja. Saya tak boleh angkut air lagi, sudah retak. Apa jawab tuan dia? Yan, dia panggil Yan lah. Yan, walaupun kau dah retak, kau ada peranan juga di rumah ini. Apa peranan saya tuan? Kau nampak tak sepanjang perjalanan dari sungai sampai ke rumah, banyak bunga-bunga cantik tepi jalan. Nampak tuan kenapa? Itu saya yang tanam. Kamu tahu siapa yang siram? Saya tak tahu tuan. Kamulah yang siram. Sepanjang jalan, saking retak, air itu mengalir ke pokok-pokok bunga ini tadi. Barulah si tempayan retak ini tahu, kerana dia itu retak, dia tetap ada sumbangan. Never underestimate your potential. The power of dream. Sebelum berpisah, saya ingin beri semangat kepada tuan-tuan, khususnya para suami, dengan satu cerita. Ini cerita lain pula lah ya. Cerita lain pula. Zaman boleh satu cerita ni, nak habis dah ni, nak habis ni. Pada zaman dahulu ada satu budak muda. Dia ni mengadu banyak masalah. Masalah tanggungan, masalah ekonomi, duit kerja, macam-macam lah, bonus tak dapat, macam-macam. Dia mengadu dengan seorang pendeta. Wahai pendeta, saya ada problem, mau bunuh diri. Apa pandangan tuan sekarang? Kata pendeta, kau jangan bunuh diri. Besar mana kau punya masalah? Besar tuan, saya dah tak boleh fikir lagi. Tidur pun tak boleh, fikir ngap-ngap kepala ni macam. Begini, kau pergi di dapur, ambil segenggam kopi. Sekarang, dengan air kosong 1 gelas. Budak ni pergi ambil kopi, bawa air kosong. Pendeta pesan, masukkan dalam cawan. Masukkan dalam gelas tadi, dikacau-kacau-kacau, minum sekarang sampai habis. Budak ni heran, ni segenggam ni bukan 1 sudu. Dia pun minum. Baru seteguk, oh tak boleh tuan, pahit sangat. Pendeta ketawa, kau pergi ambil lagi 1 genggam, pergi ambil. Jom kita keluar rumah, ada 1 kolam, dicampakkan. Kau kacau, ambil 1 gelas, minum sekarang. Budak ni minum, habis. Pendeta tanya, wahai anak muda, tahukah engkau apa pelajaran hari ini? Macam mana air yang di luar ni kamu boleh minum, yang di dalam tadi kamu tidak boleh minum? Sedangkan jumlahnya sama, iaitu hanya segenggam kopi. Tapi kamu boleh minum sebab tadi bekasnya kecil. Sebentar ni tadi bekasnya besar. Maka bekas itulah kehidupan kita. Segenggam kopi itu segenggam masalah. Di mana kau letak, di situ dia akan terasa. Bekas itu umpama hati kamu. Kalau hati kamu kecil, masalah segenggam terasa pahit. Tapi kalau hati kamu besar, jiwa besar, letaklah segenggam, boleh diminum sampai habis. Apa pelajaran kisah ini? Tuan-tuan, kalau ada problem, jangan kecilkan problem, besarkan jiwa. Jangan besar kepala, besar jiwa. Problem jangan diperkecilkan. Jangan underestimate problem. Problem tetap ada. Kesamaan ada 3. Itu tetap problem. Jangan kecilkan jadi 1. NFA pun nasib baik kalau dapat. Saman tetap saman, tapi besarkan jiwa. Saman lagi sebagai contoh. Besarkan jiwa. Jangan besar kepala 30 saman dapat. Besarkan jiwa. Kita kalau masuk toilet, jumpa katak, kita akan terkejut. Sebab bilik air kecil. Tapi kalau tengah padang bola, jumpa katak, apa perasaan? Tak terasa sebab padang luas. Sama dengan jiwa. Masa kecil dulu, saya selalu tengok cerita Ultraman. Tuan-tuan pun mesti di sini membesar dengan cerita Ultraman juga kan. Dulu kita tahun 80-an tak banyak rancangan. Paling banyak Ultraman, Cumi Ciki, itu sajalah. Tak banyak pilihan. Ultraman dia ada satu pelajaran bagus. Dia lawan dengan raksasa. Bila dia lawan, dia kecil. Dia takkan menang punya. Dia keluarkan baton, dia jadi Ultraman. Zaman saya, Ultraman namanya Ayata. Zaman pengusi Taro, Ultraman Taro. Zaman saya Ayata. Ayata become Ultraman. Dia akhirnya sama besar dengan dinosaur. Baru dia lawan. Piung lawan. Apa pelajaran? Kita kalau ada masalah sebesar mana pun, besarkan jiwa. Jadi kalau lepas ini ada problem, jadilah Ultraman. Jadi masalah tu kalau tak sama besar pun, tidaklah besar daripada kita. Selamat menjadi Ultraman. Jangan fire isteri anda. Wallahu alam.